Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Jadi kenapa dibincang tentang sifat tubuh badan Nabi dulu dalam kitab Syama'il? Karena pandangan mata manusia yang pertama terlihat kepada zahir. Maka para ulama membincangkan pada permulaan kitab berkenaan dengan sifat tubuh badan Nabi ataupun dipanggil sifat khalqiyah, dibandingkan dengan sifat khuluqiyah. Khalq dengan fathahkan qa dengan maksud sifat zahirah, berbanding dengan sifat khuluq, yakni akhlak Nabi, iaitu sifat batin, adalah kerana manusia pergunaan pandangan mereka terpandang kepada zahir dibandingkan dengan batin. Dan yang kedua, kerana az-zahir unwanul batin. Kerana sifat zahir itu adalah tanda kepada batin seseorang tadi. Biasanya cantik seseorang pada luaran, insya-Allah cantik pada dalamannya. Biasanya, saya sebut biasanya. Kadang-kadang ada orang yang tidak cantik pada zahirnya tapi batinnya cantik. Ada orang yang zahirnya tidak cantik tapi batinnya buruk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digabungkan oleh Allah dengan kedua-dua kecantikan. Kecantikan zahir, kecantikan batin. Dan tidak ada bandingan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana ulama membahaskan permulaan tentang sifat tubuh badan Nabi, menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan Rasulullah yang tidak ada bandingan pada zahir dan batin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat bagaimana rupa paras Nabi Muhammad, bagaimana tengkuk Nabi Muhammad, bagaimana bentuk tubuh Nabi Muhammad, bagaimana bentuk dada Nabi Muhammad. Semua dibahas secara terperinci. Tidak ada seorang Nabi yang dibahas secara terperinci oleh umatnya melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti Allah Ta'ala memberikan perhatian yang penuh. Malah Allah Ta'ala sendiri banyak menyebut dan juga bersumpah dengan anggota tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebut di belakang. Baik. Bab pada menyatakan tentang sifat tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecantikan baginda tiada celak, rupanya indah bagai bulan purnama. Kulit putih kemerahan sifatnya, ini yang terindah jika di dunia. Jadi Nabi kita Muhammad tidak ada bandingannya pada kecantikan, sehingga disebutkan oleh Sayyidina Hassan ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan kamu ini dijadikan oleh Allah dengan apa yang kamu kehendaki. Jadi tidak ada perempuan yang pernah melahirkan seorang yang seumpama Rasulullah, dan seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Itu mubalaghah, dipanggil dalam bahasa balaghah dipanggil mubalaghah, untuk menunjukkan kesempurnaan tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak menciptakan manusia ini dengan sempurna. Allah Taala ciptakan. Allah Taala mengatakan bahawa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan. Kalaulah kita semua dijadikan oleh Allah dengan ahsani taqwim, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah kita ini disifatkan oleh Allah Taala, manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan, bagaimana dengan sayyidu al-kaunain was-saqalain, ketua kepada seluruh makhluk Allah Taala yang dijadikan oleh Allah? Maka sudah tentu lebih sempurna. Lebih tentu sempurna daripada seluruh makhluk Allah Taala. Malah bila mana Allah Ta'ala menyebutkan bahawa manusia ini adalah sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala, maka ini menunjukkan bahawa manusia lebih baik daripada pokok, manusia lebih baik daripada gunung, manusia lebih baik daripada sungai, manusia lebih baik daripada kursi, manusia lebih baik, kalau kata dalam bahasanya, daripada makhluk Allah Ta'ala yang lain, hatta daripada Kaabah sekalipun, dari segi kedudukan dan juga kemuliaan. Dan Nabi kita Muhammad macam mana? Lebih lagi daripada itu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Arash, lebih mulia daripada kursi, lebih mulia daripada Kaabah, lebih mulia daripada Makkah, lebih mulia daripada Madinah, lebih mulia daripada seluruh makhluk Allah Ta'ala yang ada di dalam muka bumi Allah Ta'ala. Ini kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi kita Muhammad sangat cantik, indah rupa paras Nabi kita Muhammad, dan warna kulit baginda Rasul kemerah-merahan. Dan ini yang terindah jika di dunia. Saya sebut di sini, ini yang terindah jika di dunia. Kenapa? Karena ada dua
warna kulit yang indah. Yang pertama, yang ini maksudnya kebanyakan manusia mengatakan sedemikian, iaitu yang pertama kulitnya putih kemerah-merahan, yang kedua kulitnya putih ke kuning-kuningan. Dua warna kulit ini adalah yang paling cantik di dunia, tanpa dinafikan. Kulit lain juga cantik, sawo matang apa semua kali itu biasalah. Dah kita orang Melayu itu sebut sawo matang. Sawo matang ni putih ke kuning-kuningan lah. Sawo matang. Tak reti ke kita tu. Dia mungkin koko-koko sikit lah kot kan. Tapi putih ke kuning-kuningan dengan putih ke merah-merahan, kedua-dua sifat kulit ini tidak ada apa maksudnya kalau dibuat statistik, maksud ini yang paling tinggi pada kecantikan. Maksudnya kesepakatan bagi setiap bangsa. Hatta kalau orang yang kulit hitam sekalipun, dia akan kata kulit putih kemerah-merahan dan kulit putih ke kuning-kuningan ini cantik. Dan kerana Arab jahiliyah pernah memuji kulit putih ke kuning-kuningan. Cuma yang lebih cantik di antara putih ke kuning-kuningan dengan putih ke merah-merahan adalah putih ke merah-merahan. Maka Nabi SAW diberikan yang paling cantik. Baik, kalau kita kata kenapa dikatakan putih ke merah-merahan itu paling cantik, kita akan jawab kerana Nabi SAW putih ke merah-merahan. Sebab apa pula? Sebab seluruh kecantikan dia punya tanda arasnya adalah Rasulullah. Jadi kalau kita tanya apa kecantikan pada rambut, bagaimana bentuk rambut yang paling cantik, kita kata ikal mayang. Kenapa? Karena Rasulullah ikal mayang. Maka dia punya tanda arasnya Rasulullah. Baik, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidung yang cantik, hidungnya siapa? Hidung yang macam mana? Orang Melayu dia kata hidung cantik, hidung pelepah nyok lah. Tak pelepah nyok, tak apa nak sampai nah? Dia kalau sebut pelepah kelapa tak apa nak sedap. Dia kena sebut pelepah nyok baru sedap. Jadi hidung buah jambu, tu hidung buah jambu. Orang Kedah pada orang Melayu kalau tengok hidung jambu ni, tahu dah ni mesti orang Asia punya. Baik, adakah ni hidung paling cantik? Kita kira comel tak ada dah lah ni. Artis Melayu kalau hidungnya macam buah jambu pun, tapi kalau dia dah artis, kamu tahu segak lawa. Tapi kalau kita tanya balik hidung mana yang paling cantik, kita katakan hidung yang mancung, yang tidak terlalu tajam, dan dilihat segak hidung tersebut, iaitu nampak seolah-olah terpacak tapi tidak terpacak. Jadi kita kata kenapa dikatakan hidung mancung yang sedemikian yang dikatakan cantik? Karena Nabi hidungnya begitu. Jadi semua mi'yar, semua tempat tujuh hujung sekali, penanda arasnya adalah Rasulullah. Yang tu poin dia. Jadi kalau kita kata kenapa kulit putih kemerah-merahan paling cantik? Karena Rasulullah putih kemerah-merahan. Kalau orang kata full stop, kamu putih kata, cukup sekat tu saja. Dia kata tak, bagi saya warna hitam. Ikut suka kamu lah. Maksud taste kamu ni memang teruk kan. Dan kamu punya otak kamu, saya tak apa nak center elok, sebab kamu tidak membaca tentang manusia yang paling cantik. Kita bincang sekarang ni yang paling cantik, bukan yang cantik di sisi kamu. Kerana kecantikan ni subjektif, benda yang abstrak, yang orang boleh nilai semua kecantikan pada masing-masing. Ada orang yang dia suka orang hidung mancung, ada orang dia suka yang orang hidungnya pesek, ada orang yang suka dia punya teman dia badannya kurus, ada orang yang suka temannya badannya gempal. Betul? Masing-masing. Jadi kalau kita kata badan mana yang paling cantik, badannya Rasulullah. Macam mana bentuk badan yang paling cantik? Bentuk badannya Rasulullah. Macam tu cara dia. Faham? Jadi kata tak, saya suka yang gemuk. Ikut suka kamu lah. Kita bincang yang umum, yang orang ramai suka, yang dilihat dan juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah taala menciptakan sedemikian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan ingat Allah taala suka macam kita suka. Karena kita suka kerana kita ada hati dan muyul. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Baik. Jadi itu kulit yang paling cantik di dunia. Kulit yang paling cantik di akhirat warna apa? Warna putih ke kuning-kuningan. Kenapa pula? Kenapa di dunia putih ke merah-merahan, di akhirat putih ke kuning-kuningan? Karena kata Al-Imamul Bajuri radhiyallahu anhu, para ulama mengatakan di akhirat nanti makanan kita tidak jadi darah daging. Makanan kita makan tak jadi lagi darah daging. Makanan kita ketika makan di dunia, ketika orang tadi kulitnya putih, disebabkan kerana dia makan dan makanan tadi membentuk darah, maka pada tersebut akan kelihatan darah. Di akhirat makanan tak jadi darah daging, bukan lagi jadi darah pada waktu tersebut.
Makanan yang kita makan di dunia dan di akhirat nanti hanya untuk berlazat-lazat saja. Kita bukan lapar dah dalam syurga. Dalam syurga tidak ada lapar. Yang dia ada, hanya ada berlazat-lazat. Kita kata kalau tak lapar, buat nak makan tak? Alah, kita pun memang selalu buat macam tu pun. Kita pun buat macam tu. Saja lalu air-air. Kenyang dah. Tapi tengok ada ikan patin. Tak? Semalam di mana? Zaman Tori. Ingat? Di Kuantan. Ada kedai makan malam mereka belanja kami. Tokek kedai belanja. Nah. Saya tak pernah makan lagi ikan patin setakat ni yang sedap macam tu. So, jadi orang kata, Ustaz baru pergi satu kedai, Ustaz pergi kedai satu lagi. Saya kata, yang setakat saya makan, saya tak nafi orang lain. Saya tak kata, saya tak pernah makan dan saya tahu tak ada kedai yang paling sedap makan kedai itu. Saya tak kata gitu. Saya kata yang saya makan setakat ni kedai itu paling sedap. Saya kata, bukan tuan-tuan kata saya dah makan kedai lain. Okey, silakan, tidak ada masalah. Jangan berkelahi. Nanti masuk syurga lagi sedap insya-Allah.